kita yang telah lalu tentang konsep ketuhanan. Di mana dalam kuliah yang lalu saya telah berbicara berkaitan dengan konsep ketuhanan. Biasanya panjang dibincangkan tentang konsep ketuhanan, zat, Allah Ta'ala, sifat, dan kita akan cuba dapatkan gist of the idea, apakah matlamat, tujuan dan konsep ketuhanan yang kita ingin pelajari. Kerana kita tak mahu bila kita belajar satu-satu perkara, tetapi kita tak tahu apa sebenarnya tujuan dan matlamat daripada pembelajaran kita. Pembelajaran tentang zat Allah Ta'ala, sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, apa sebenarnya yang ingin dikonsepkan, yang ingin dibangunkan, yang ingin diketahui daripada pembelajaran tentang konsep ketuhanan berkenaan. Ini saya telah pun jelaskan dalam kuliah yang lalu. Pada pagi ini saya akan go through sikit-sikit supaya kita dapat flashback balik apa yang telah pun dibincangkan dalam kuliah pada minggu lalu. Okay. Dalam minggu yang lalu, kita bicarakan tentang konsep ketuhanan. Di mana dalam konsep ketuhanan ni kita berasaskan kewujudan Allah Ta'ala kekal tak ada akhir. Allah Ta'ala ni, Tuhan ini membawa perkara yang baik dan bermanfaat kepada manusia. Tuhan mesti tahu semua perkara. Tuhan mencipta dan mengurus alam semesta. Tuhan mempunyai kuasa yang tidak terhad. Ini biasa merupakan konsep ketuhanan. Okay. Namun dalam ketuhanan dalam Islam ini, dia lebih fokus lagi tentang kehebatan Allah Ta'ala itu bukan sekadar tidak ada awal dan akhirnya, tetapi Allah Ta'ala ini dalam konteks kita manusia tidak boleh dicapai, dilihat, dirupakan oleh mana-mana manusia. Kerana manusia ni bila dia mengkonsepkan tentang Tuhan, dia mengkonsepkan tentang Tuhan menurut ke apa yang tergambar dalam fikirannya. Contohnya kalau orang Cina, Tuhannya mata sepet, macam orang Cina jugalah contohnya kan. Kalau orang India, dia punya konsep Tuhan dia punya apa yang dibayangkan menurut apa yang ada dalam kepala dia, dalam minda dia, dan itulah yang dijelmakan dalam patung-patung yang telah pun mereka buat dalam kuil Hindu mereka. Begitulah juga yang lain-lain. Jadi oleh kerana manusia ini berwujud daripada zaman Nabi Adam sehinggalah zaman akhirat, berbagai bentuk, berbagai rupa, berbagai jenis manusia, maka tentulah gambaran dan bayangan tentang Tuhan itu mungkin berbeza. Sebab itu antara sebab dan hikmah kenapa Allah Ta'ala tidak dilihat oleh manusia, kerana apabila manusia melihat, manusia buat dalam bentuk replika apa yang dibayangkan itu, maka tentulah akan berbeza-beza menurut generasi manusia, menurut bangsa, menurut lokasi geografi, dan ini langsung tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala dalam agama Islam membuat sebarang rupa patung dan sebagainya. Okay. Dan Allah Ta'ala sebagaimana yang kita bincangkan dulu, wajib mempunyai segala sifat kesempurnaan dan tidak mungkin ataupun mustahil mempunyai sebarang sifat kekurangan. Okay. Dan Allah Ta'ala wujud tetapi tidak dapat dilihat dengan mata kepala manusia, manusia tak melihatnya di atas muka bumi ini. Okay. Ini yang kita bincangkan tentang konsep ketuhanan. Lalu seterusnya bincang tentang konsep ketuhanan ini tentulah dibicarakan tentang pembuktian kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala ini tidak dilihat oleh manusia. Bila Allah Taala tidak dilihat oleh manusia, maka kita perlu untuk melihat kepada bukti. Sebab itu pembuktian merupakan satu aspek yang penting dalam Islam, kerana
pembuktian ini, dengan bukti itu sudah memadai bagi kita untuk melihat ataupun untuk kita mempercayai kepada sesuatu perkara berdasarkan kepada bukti. Kerana Allah Ta'ala tidak dilihat oleh manusia, maka kita tak dapat melihatnya, maka kita cukup ada dengan bukti-bukti. Dan inilah tujuan Allah Ta'ala jadikan kita di atas muka bumi ini untuk menguji. Untuk menguji sejauh mana keyakinan kita kepada Tuhan, sejauh mana keimanan kita, dan di sinilah terletaknya bukti-bukti daripada wahyu, daripada logik, daripada sains, semua ni membuktikan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita dah bicarakan dalam kuliah yang lalu. Saya memberikan flashback balik apa yang kita telah bicarakan. Okay. Dalam pembuktian menerusi wahyu, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pentingnya wahyu ini? Kerana wahyu ini berasaskan daripada Quran. Quran ini bukan buatan manusia. Quran ini tak mampu untuk dicipta oleh manusia walaupun pelbagai usaha telah dilakukan. Kerana itu Quran menjadi satu bukti. Kenapa bukti? Sebab manusia tak mampu untuk mencipta Quran. Bila manusia tak mampu mencipta Al-Quran, maka Quran ni very istimewa, sangat istimewa, sangat penting, sangat hebat berbanding dengan sumber-sumber yang lain daripada kitab-kitab yang ada pada manusia. Kitab-kitab yang ada pada manusia ini, sama ada Bible ke Veda dan sebagainya, ini diragui dan dia tidak dapat dan tidak boleh menjadi bukti. Dan inilah kita harus dan perlu wajib merasa bangga dengan Al-Quran, kerana Al-Quran ini dibuktikan kebenarannya dan tiada siapa yang dapat mencipta dan dapat membuat walaupun sependek ayat dalam Al-Quran Karim. Okay. Jadi sebab itu pembuktian yang pertama yang diterima ialah daripada wahyu, dan of course lah wahyu datang daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan membuktikan kewujudannya dengan ayat-ayat yang contohnya kita baca dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini bukti Allah Ta'ala itu esa, bukan sekadar wujud tetapi Allah Ta'ala itu esa. Begitu juga dalam surah Luqman, dalam ayat yang ke-20, Allah Ta'ala menyebutkan alam tarau annallaha sakhkhara lakum. Tidakkah kamu memerhatikan, melihat Allah Ta'ala yang memudahkan untuk kamu apa yang terdapat di langit dan di bumi, semuanya diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Allah Ta'ala. Banyaklah ayat Quran, sangat banyak, menyatakan dan menjelaskan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ini juga saya dah sebutkan dalam kuliah yang lalu, pembuktian menerusi logik. Dalam ilmu tauhid ini kita akan belajar tentang hukum akal. Hukum akal. Bila disebut wujud ini, ada 3 bentuk ada. Satu, mesti ada. Yang kedua, mesti tak ada. Yang ketiga, boleh ada dan boleh tak ada. Ada 3 kebarangkalian bagi kewujudan satu-satu perkara. Wujudnya kita manusia ni boleh ada dan boleh tak ada. Dulu ada, sekarang tak ada. Dulu tak ada, sekarang ada, boleh. Dulu kita tak ada, kemudian lahir ada, kemudian mati tak ada, kemudian bangun semula. Kan? Tapi itu manusia, itu makhluk. Allah Ta'ala, dia mesti ada. Dan benda yang tak ada, sekiranya Tuhan ada 2, ada 3, ada 4, ini benda yang tak mungkin ada. Jadi dalam bincang tentang wujudnya Tuhan, membuktikan kewujudan Tuhan, kewujudan ini ada 3 kebarangkalian. Saya ulang lagi, ada 3 kebarangkalian. Ada yang mesti ada yang mesti tak ada.
ada yang boleh ada dan boleh tak ada. Ini sahaja 3 kebarangkalian. Ada tak 4? Ada 5? Tak ada. Kan? Satu mesti ada, satu mesti tak ada, dan boleh ada dan boleh tak ada. Ini sahaja 3 kebarangkalian ini. Sebab itu dalam ilmu membincangkan tentang wujud ni, dia mesti belajar 3 perkara ini. Jadi kita ni dalam kategori mana? Kategori mesti ada ke? Tak mungkin. Mesti tak ada ke? Pun tidak. Kita mesti berada dalam kategori boleh ada dan boleh tak ada. Allah Ta'ala berada dalam kategori mesti ada. Kenapa mesti ada? Kita tengok pula. Dia punya asasnya. Kalau benda tu ada, dia boleh mencipta yang lain. Kalau benda tu tak ada, sebab tu orang putih katalah, nothing cannot create something. Benda yang tak ada tidak boleh mencipta ada. Jadi ini yang kita dah bincangkan yang lalu. Okay. Seterusnya kita melihat kepada konsep seterusnya ialah siapa dulu. Ini kita dah tanya dululah. Kan? Ada yang kata telur dulu, ada yang kata ayam dulu. Wallahu a'lam. Tetapi yang pastinya Allah Ta'ala lebih dahulu daripada dua-dua telur ataupun ayam. Okey. Seterusnya, pembuktian melalui sains. Dalam sains ini dia berkisar tentang pembuktian. Evidence. Dalam sains ni mesti cari evidence. Kalau tak ada evidence, dia tak boleh untuk kita nak kata menerusi perspektif sains, tak boleh. Sebab sains ni mementingkan evidence. Mana bukti. Sebab itu pergi ke hospital. Hospital ini adalah perubatan berasaskan kepada bukti sains. Dan bukti sains ini diterima dalam Islam. Perubatan di hospital, perubatan Islam. Perubatan jumpa dengan ruqyah dan sebagainya juga perubatan Islam. Pergi ke jumpa doktor, perubatan Islam. Kerana perubatan itu berteraskan kepada bukti, dan bukti diterima dalam Islam. Mana bukti sakit tekak, dia tengok, disuluh, kan, dia buat scan, dia masukkan kamera dalam tu, tengok betul ke sakit, apa kehak dan sebagainya, ambil sampel, nak tengok bukti. Ni bukti. Dan bukti ni banyak terdapat dalam Al-Quran juga bukti, dan keluar yang kita boleh buat kajian ni pun bukti. Okey, dulu kita berhenti pada ayat inilah. Okey. Dalam ayat ini, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah Taala ingin memberikan kepadanya hidayah, Allah Taala akan bukakan hatinya untuk Islam. Manakala wa may yurid an yudillahu, orang yang Allah Taala ingin sesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah Taala jadikan dadanya sempit. Dia tengok agama ni susah, dia tengok Islam ni susah. Dia tengok semayang berat, dia tengok ini orang yang Allah Ta'ala tak nak bagi hidayah kepada dia. Namun kita tak tahu, ni ada yang tanya pada minggu lepas tentang persoalan hidayah ni. Kita tak tahu Allah Ta'ala nak bagi hidayah ke kat dia ke. Wallahu'alam, itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita doa, ya Allah Ta'ala, rapatkanlah, timakanlah dia kepada Islam, rapatkanlah dia kepada masjid dan surau, sukalah dia kepada agama. Itu usaha kita lah. Usaha kita. Allah Ta'ala nak bagi hidayah, tak bagi hidayah tu wallahu'alam. Tu kita tak tahu. Mungkin satu masa nanti dia terima, kita harap-harapkan begitu. Kalau sekarang ni dia tak terima. Dibimbang juga kita yang mengaji ni, contohnya di akhir hayat kita jadi lain, na'udzubillah min zalik. Okey. Menerusi sains ni, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ka'annama yas'adu fis sama, seperti mana naik ke langit. Sempit dada naik ke langit. Persoalan naik ke langit ini tak ada oksigen. Kenapa tak ada oksigen? Kerana alam bumi dengan alam angkasa lain. Mereka tak ada oksigen, dunia ni ada oksigen. Bila kita naik ke angkasa, di sana disebutkan sempit dada. Kenapa sempit dada? Tak ada oksigen. Rupanya naik ke langit tak ada oksigen. Penjelasan tentang oksigen di langit ini telah pun ada dalam Al-Quranul Karim, yang baru dijumpa oleh manusia sejak kebelakangan inilah, sejak 200-300 tahun sebelum ni baru dijumpa tentang keberadaan di langit ni tak ada oksigen. Tapi Allah Ta'ala dah cerita dulu awal-awal lagi dah cerita, nak menyatakan bahawa
pembuktian menerusi sains ini kan ada dalam Quran, dan siapa yang beritahu kalau tak Allah Taala yang bagi tahu. Dan cerita ni bukti kepada kewujudan Allah. Allah Taala yang bagi tahu tentang sains, tentang langit, dan kalaulah manusia ni tak percaya kepada Quran, maknanya manusia tak percaya kepada Tuhan, kerana Tuhan yang menceritakan tentang perkara keberadaan di langit. Okey. Begitu juga tentang teori Big Bang. Big Bang teori ni yang dijelaskan dalam Al-Quran. Siapa yang bagi tahu kalau tak Allah Ta'ala yang bagi tahu? Sebab Quran datang daripada Tuhan. Teori Big Bang ni ada disebutkan dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30. Kanata ratqan fafataqnahuma awalam yara allazina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan. Tidakkah orang kafir dia berfikir dan dia tengok bahawa bumi, langit, semua ini sebelum daripada ini, kanata sebelum ini bercantum, ataupun pada asal mulanya bercantum, maknanya satu entiti. Kemudian kami pecahkan, fafataqnahuma, kami pecahkan. Ini dia panggil Big Bang, bang, maknanya di satu letupan besar, fafataqnahuma. Allah Ta'ala cerita tentang perkara ini dalam Al-Quran dan diteorikan selepas daripada itu dipanggil dengan Big Bang Theory. Teori-teori ini sebenarnya, tuan-tuan, teori-teori ini benda yang belum dibuktikan. Bila dah dibuktikan sebenarnya bukan lagi teori. Kan? Praktikalnya macam mana? Teorinya begitu, tapi praktikalnya dah tak lagi jadi teori lah kan. Sebab dah ada bukti. Mana buktinya? Kita lihat bukti daripada Quran. Allah Ta'ala sebutkan jelas. Bila dah ada bukti apa semua, sebenarnya dia taklah menjadi teori. Tak apalah kita terima je sebagai teori. Untuk apa orang barat kata teori-teori lah. Tapi kita kata dia bukan lagi teori. Kerana teori ini benda andaian. Bila andaian itu dibuktikan dan dikaji, dah tak jadi teori dah. Dah dibuktikan betul ataupun salah. Jadi contohnya, kalau hari hujan, pelajar ramai tak datang. Ni teori. Teori kita kata, kalau hujan ramai tak datang. Itu andaian kita. Teori-teori ni banyak andaian. Andaian kita. Bila dah tengok buka kelas, pelajar datang banyak ni, dah tak jadi teori dah. Oh, penuh kelas. Tak. Hujan macam mana pun pelajar datang. Kenapa? Sebab ini periksa orang datang juga walaupun hujan. Masalahnya, bila dah dibuat kajian, dah nampak, itu dah tak jadi teori dah. Sebab tu teori dalam Big Bang ini disebut teori, tapi sebenarnya bagi kita dia bukan lagi teori, tapi dia dah ada bukti dalam Al-Quran menyebutkan begitu. Kanata ratqan fafataqnahuma. Cuma mereka tak menerima lah ayat Quran, lalu mereka mengatakan dia adalah Big Bang teori. Okey. Jadi penjelasan ini dalam Al-Quran. Quran daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala tak tahu, tak wujud sebelum-sebelum ini, macam mana dia nak cerita tentang alam ini? Jadi ini menandakan bukti daripada sains bahawa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila alam diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka bererti Allah Ta'ala itu ada. Kalau Allah Ta'ala itu tak ada, macam mana Allah Ta'ala nak mencipta alam ini? Begitu juga tentang teori bulat. Bumi ni bulat. Tuan-tuan kalau dalam internet, tuan-tuan search lah. Ada dua mazhab yang bergaduh antara satu sama lain yang mengatakan bahawa bumi ni bulat dengan bumi ni mendatar. Bulat kita faham tengok macam gambar saya ni lah yang saya tunjuk ni. Adapun bumi mendatar dia macam macam talam tu. Macam talam. Maknanya dunia ni ada tepinya. Kalau habisnya ke tepi kan jatuhlah kot. Itulah teori mereka. Teori mereka. Teori kita lebih prefer kepada bumi ni dia berbentuk bulat. Berbentuk bulat. Macam mana berbentuk bulat? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Kami melingkari. Kalau dalam bahasa Arab, kalau sebut bola tu, kuratun. Bola ni dalam bahasa Arab, kurah. Kurah ni bulat. Daripada perkataan bulat itulah, bola itu bulat, kuratun dalam bahasa Arabnya, diambil perkataan itu yang Allah Ta'ala sebut, yukawir ni. Yukawir kuratun, bererti bumi ini bersifat bulat.
Bulat bukanlah bulat bola tu, bulat dia bulat bundar lah sikit. Tapi apa pun dia masih lagi dalam konteksnya bulat dan bergolek. Bergolek, melingkari, bergolek. Yukawir laila ala nahar. Kami golekkan, kami lingkarkan, kami golekkan malam ke atas siang dan siang ke atas malam. Jadi cerita bumi ni bulan ini ada diungkapkan dalam Al-Quranul Karim. Dia tak sebut flat. Walaupun ada ayat-ayat Quran yang menyebutkan bahawa Allah Ta'ala jadikan bumi ini sebagai hamparan. Ada juga tuan-tuan, bumi ini sebagai hamparan. Tapi ditafsirkan ayat bumi sebagai hamparan, bukanlah bererti bumi ini macam talam tu lah, hampar begitu. Tetapi konteksnya bulat. Tapi kita melihatnya dalam alam ini sebagai suatu padang pasir yang sangat luas. Panjanglah nak cerita tentang graviti, tentang apa semua, tentang flat earth dan globe earth ni. Nanti tuan-tuan boleh carilah dalam internet, flat earth dan globe earth. Maknanya bumi bulat dengan bumi mendatar. Ini ada mazhab masing-masing dalam dunia sains ni. Gaduh antara satu lain, tak ada titik temunya. Tapi dalam Al-Quran ada isyarat kepada bumi ni bulat, dan juga ada isyarat bumi ni mendatar. Tetapi mendatar yang macam mana, bulat yang macam mana, itu ada ditakwilkan oleh para ulama dan ditafsirkan oleh mereka. Cuma yang bagi kita, tuan-tuan, dalam konteks pembuktian kewujudan Allah Ta'ala ini, kita kata Allah Ta'ala ini yang menciptakan alam, diciptakan dan dijelaskan penciptaan itu dalam Al-Quran, bererti Allah Ta'ala yang menciptakan. Bila Allah Ta'ala yang menciptakan, bererti secara tak langsung Allah Ta'ala itu wujud lah. Kalau Allah Ta'ala itu tak wujud, macam mana benda yang tak ada nak mencipta ada? Kan? Dia punya asas teori, asas kefahaman bagi kita ialah benda yang tak ada, benda ni tak mula daripada tiada, mula daripada ada. Kita daripada mak kita daripada Adam. Adam dari siapa? Adam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok kayu daripada mana? Daripada tanah. Daripada tanah daripada mana? Cipta daripada tanah. Akhirnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. End point dia Allah Taala. Nah, kereta, rumah, apa semua ni mesti mula daripada pencipta, daripada besi, daripada kayu, daripada orang, daripada alam semula jadi, daripada manusia, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti end point dia mesti Tuhan. Bila end point dia Tuhan, berarti Allah Ta'ala tu mesti ada. Mesti ada. Sebab teori kita tadi, mesti ada, mesti tak ada, dan boleh ada dan boleh tak ada. So kita rasa pelik, kenapa Allah Ta'ala boleh ada? Maka ada je sebagai tak ada. Kan? Kita pun pening nak mikir. Macam mana boleh ada je? Tak ada berkesudahan macam mana? Cuba kau buat bilangan nombor kan. Nombor daripada kosong, puluh, ratus, ribu, kemudian ratus ribu, kemudian juta, kemudian bilion, kemudian trilion, kemudian apa kesudahan bilangan nombor? Kalau nak kata benda ni tak ada kesudahan, ada benda kalau kita nak contohkan tentang bilangan, berapa bilangan yang berapa ratus kosong kita nak ubah, sampai bila kosong-kosong ni boleh ada? Tak terfikir akal kita kan. Begitu juga sebaliknya yang negatif. Negatif pun sama juga. Daripada negatif 10, ratus, ribu, juta, bilion, trilion, negatif. Jadi apa kesudahannya? Pun tak ada juga. Itu contoh nak bagi kita fikir bahawa Allah Ta'ala ni tiada awalnya dan tiada akhirnya. Okay. Jadi nak cerita semua ni, beberapa ayat yang saya jelaskan ini, nak cerita kehebatan Allah Ta'ala dalam mencipta, yang secara tak langsung bila bincang kehebatan Allah Ta'ala, kita bincang tentang wujudlah Allah Ta'ala ini, dan itulah asas dalam perbincangan kita pada hari ini. Kemudian mari kita tengok lagi tentang bagaimana penciptaan manusia ini tentulah sangat hebat. Sebagai contoh, kalau kita tengok mata kita kan, mata kita ni kan ada
pelbagai urat-urat saraf yang seperti ini kan, mata kita ni, yang boleh mentafsirkan warna, yang boleh kita kedip, yang boleh diletakkan kantarnya sampai ada orang yang kena pakai cermin mata, ada yang cermin mata tebal, nipis dan sebagainya. Kantar ni ada kantar cembul, cengkung dan sebagainya lah, yang boleh mempengaruhi mata. Semua ni kalau tak diciptakan oleh Tuhan, macam mana benda ni boleh ada? Tak mungkin benda ni ada kalau benda ni tidak dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak boleh nak buat perkara ini. Saya contohkan dulu tentang manusia ni mempunyai pelbagai rupa, pun tak terbayang oleh akal manusia. Kita punya cap jari ni pun yang berbeza pun, cap jari kita yang berbeza pun sudah tak mampu tu kita fikir. Apatah lagi lah nak fikir tentang benda yang masuk dalam perut, keluar enzim, keluar kita punya adrenalin, keluar dopamin, keluar macam-macam lah dalam badan kita ni kan, otak kita dan sebagainya, benda yang di luar kawalan kita dan tidak berlaku secara kebetulan. Dunia ini tak berlaku secara kebetulan, mesti ada yang mengatur dan mencipta. Kalau siapa yang mengata dunia ini berjadi secara kebetulan, itulah yang jadi Jabariyah. Itu yang dibincangkan dalam topik Qadariyah Jabariyah kan. Yang kalau kata dunia ini manusia yang buat belaka, susah juga kan. Ada yang manusia yang kata serah semua ni Tuhan yang buat. Memanglah Tuhan yang buat belaka, tetapi diberikan tanggungjawab kepada manusia supaya manusia menggunakan segala nikmat tadi untuk kebaikan dan juga untuk kemaslahatan kepada manusia, patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau tengok mata kita macam-macam, saya tak tahulah boleh letakkan wayar saraf macam mana, tak tahulah doktor. Kalau doktor yang boleh buat mata manusia, tak tahulah tuan-tuan. Melainkan semua ni saraf-saraf yang cukup halus seni ini bukan kerja manusia tapi kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok juga kan penciptaan mata ni tadi. Ini mata apa tuan-tuan ni? Yang ni. Siapa tahu yang ni mata apa? Siapa nak komen sikit? Yang ni mata apa yang? Mata apa? Mata helang, Ustaz. Mata helang. Yang ni mata apa ni? Kucing. Kucing ah. Kucing. Yang ni? Macam mata katak aja. Mata katak. Mata iguana kot. Iguana. Iguana. Burung. Yang ni mata apa ni? Orang hutan. Orang hutan. Beruk. Yang ni? Ini Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Yang ni? Katak. Katak. Okay. Saya pun tak tahu apa ni. Yang ni? Yang ni mata apa? Berudu. Berudu ah. Yang ni? Iguana. Iguana. Mata ular tak ada? Ada tak mata ular kat sini? Yang ni? Unta. Monyet. Yang ini? Apa yang ni? Kriget. Okey. Kita tengok penciptaan mata kan. Mata. Walaupun mata kita nama mata. Tapi mata ni, struktur mata ni berbeza di antara haiwan, di antara manusia kan. Ada mata kecil, ada mata besar kan. Ada mata macam tersembul kan. Ada mata macam mata kucing, macam mata ikan, dia tak ada kedip-kedip kan. Ada yang dalam dia macam-macam color. Tengok mata ni kan macam-macam color kat dekat sini.
Yang ni pula ada biru, ada merah, ada hijau, ada semua kat sini kuning. Kan? Entahlah, saya pun tak tahu nak kata apa mata apa. Tapi maknanya setiap struktur mata ni mempunyai kehebatan yang menggambarkan keagungan Tuhan yang menciptakan. Kalau kita tengokkan kat sini kan tuan-tuan, kat sini. Vision, human vision dengan color yang ada pada manusia kan. Kita tengok contohlah kan, kita tengok ni kan, kalau kita tengok sekejap. Kalau kita tengok manusia ni melihat zebra ni kan, dia melihat dengan warna belang-belang, ada biru dan ada hijau kat bawah. Tapi spider dia melihat tak sama. Kan? Dia punya rupa pada kita sebab spider kan mata dia lain. Kalau harimau pula, dia melihat kita dengan cara yang berbeza, dengan rupa yang berbeza, dengan color yang berbeza. Kan? Biru ni, kita nampak biru, dia nampak merah. Kan? Kita nampak hijau, kan? Dia nampak macam ke oren. Kan? So kalau di sini lebah, kan? Dia lain dia cara tengok. Kalau lembu, lain pula dia tengok. Makna kata tuan-tuan, human vision dengan animal vision ini, manusia melihat dengan haiwan melihat ni tidak sama. Bila manusia melihat dan haiwan melihat tak sama, maknanya walaupun kita namakan mata, tetapi mata ni dia mempunyai keistimewaan di antara mata, dan ini bukan ciptaan manusia tetapi menggambarkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. So bila kita bincang tentang itu, barulah bila kita faham tentang sifat-sifat Allah Taala ini, ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ni kita bincang tentang sifat Allah Taala lah kan. Saya besarkan sikit. Ada sifat 20 kan. Ada sifat ada wujud. Ini kita belajar sifat 20 lah. Saya tak detailkan perbincangan tentang ini. Kita akan belajar tentang wujudan, sifat wujud Allah Ta'ala. Qidam, ini sifat yang menafikan kelemahan-kelemahan Tuhan. Salbiyah ni kan, menafikan kelemahan-kelemahan yang ada pada Tuhan. Allah Ta'ala ni ada qidam. Allah Ta'ala ni kekal. Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala ni qiyamu binafsi, berdiri dengan sendiri. Wahdaniyat, esa, menggambarkan Allah Ta'ala ni kehebatan dan tak sama dengan makhluk-makhluk yang lain, dan cukup agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kemudian adanya, kerana kita tahu hebat Allah Ta'ala, adanya beberapa sifat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada qudrat Allah Ta'ala, ada kehendak, ada ilmu, hidup, dengar, melihat, berkata-kata. Ini menggambarkan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Jadi saya tak detailkanlah tentang perbincangan sifat-sifat 20 ni. Bukan kata saya tak suka sifat 20 tak, tapi saya taklah mendetailkan. Cuma saya nak bincangkan tentang tentang konsep ketuhanan, yang tentunya bila kita bincangkan, pembuktian tentang kewujudan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, tentulah Allah Ta'ala hebat, mempunyai segala sifat-sifat yang menggambarkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi, apa sebenarnya yang kita bincang tentang konsep ketuhanan daripada perspektif Islam ini? Mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan manusia,
meletakkan ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini yang sangat penting. Ramai manusia yang tahu tentang Tuhan. Allah Ta'ala ni ada, Allah Ta'ala ni esa, dia tahu. Tetapi untuk dia patuh kepada Tuhan ini sesuatu yang bermasalah. Sesuatu yang bermasalah. Sebab dia tahu Tuhan ni ada, tetapi untuk dia patuh kepada Tuhan ini, inilah yang timbul banyak polemik dalam kalangan manusia. Dia tahu, maknanya dia jadi orang Islam, tapi tak semayang. Dia jadi orang Islam tapi tak berpuasa. Dia jadi orang Islam tapi menjadi manusia yang buat banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyaklah yang berlaku. Oleh sebab itu, bila kita bincang tentang kehebatan Tuhan, bererti kelemahan manusia. Bila manusia ni merasa lemah, manusia akan bergantung kepada Tuhan. Bila manusia ni rasa kuat, rasa hebat, rasa power, rasa boleh buat apa saja, tak dengar apa kata orang, maka dia akan menjadikan manusia ni, dia rasa dia Tuhan, dia rasa dia kuat. Bila dia rasa dia kuat, dia tak nak ikutlah pada perintah Tuhan. Tuhan kata tak boleh, Tuhan kata ni, dan kata ni, kan. Lantas inilah yang menjadi matlamat kita belajar sifat 20, belajar tentang konsep ketuhanan, nak jadi kita patuh. Jadi nak menjadi kita patuh ini, kan, maka digabung jalinkan di antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf nak pujuk hati, nak bentuk jiwa. Ilmu tauhid betulkan cara fikir. Ilmu tasawuf nak bentukkan hati, nak bentukkan perasaan, supaya jadi cenderung, supaya jadi baik, supaya jadi taat, supaya jadi sabar, supaya jadi qanaah, berpada dengan apa yang ada, tak tamak, tak riak, tak ujub, tak takabur, bukan orang yang sombong. Ini yang dipelajari dalam ilmu tasawuf yang saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi oleh kerana kita belajar tentang konsep ketuhanan, maka kita menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk dipatuhi dan dipertahankan. Jadi inilah yang kita kata tujuan orang belajar tentang sifat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Jika belajar zat Allah Ta'ala tetapi sifat Allah Ta'ala ni tapi masih lagi syirik, masih lagi kufur, masih lagi tak nak ikut perintah Tuhan, masih lagi tak semayang, masih lagi langgar perintah Tuhan, maknanya dia mungkin tahu tentang Tuhan tetapi masalah dia masalah kepatuhan. Masalah kepatuhan ini memang masalah hati. Ini masalah hati, masalah sikap. Jadi apa belajar tentang zat Tuhan, sifat Tuhan kalau rasa diri masih hebat? Dan bila kita belajar zat Tuhan, sifat Tuhan, berarti tujuan kita belajar ni tujuan belajar, kita ingat balik, tujuan belajar nak menggambarkan Tuhan tu hebat. Kita ni lemah. Bila kita ni lemah, kita kena ikut dan kita kena patuh. Yang ini yang saya dah bincangkan dalam konsep manusia dalam 3 kuliah yang lalu. Kan? Tentang siapakah manusia, siapakah sifat kelemahan manusia. Kalau manusia rasa dia kuat, rasa hebat, siapa Tuhan? Kau Tuhan ke? Tuhan ni Tuhan. Jadi inilah tujuan belajar tentang konsep ketuhanan ini supaya manusia sedar keadaan dan hakikat dirinya, dan dia boleh berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu limitasinya, ada limitnya. Nak tahu limit ni kita belajarlah hukum fiqh, benda yang boleh dibuat, benda yang boleh tak buat. Ni semua ilmu-ilmu ni integrated. Dia berapat ataupun dia berhubungan antara satu sama lain. Ini ringkasnya ialah kesimpulan daripada kuliah ini ialah mempelajari sifat Allah Ta'ala supaya mengetahui kedudukan zat dan sifat Allah Ta'ala dan mengakui kehebatannya, dan akhirnya yang penting daripada itu tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan. Tapi kalau perintah Tuhan ni tak ikut, tak patuh, maknanya tak kenal Tuhan. Tahu Tuhan tapi tak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan dengan ilmu tasawuf. Sebab kenal ni dengan hati. Tahu kadang-kadang tak mahu. Tahu saja kadang-kadang tak mahu. Tahu dan mahu ni dua benda yang berbeza. Tahu
kita belajar ilmu tauhid, kita tahu. Mahu ni dibentuk. Pembentukan ini ilmu tasawuf, ilmu hati. Tahu dan mahu. Orang yang tahu tak semestinya mahu. Orang yang mahu kalau tak tahu pun tak jadi juga. Dia nak, dia tahu, dia nak buat. Tapi dia tak apa-apa faham masalah juga. Tuan. Jadi kedua-duanya merupakan interconnected. Ada mempunyai hubungan. Integrasi. Orang kata tak. Integrated lah. Maknanya mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Saya rasa itu yang saya nak kongsikan pada hari ini, pada pagi ini. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita bicarakan pula tentang manusia yang menolak kewujudan Tuhan, dipanggil dengan atheist. Tak ramai ada tapi ada. Mari kita tengok pada minggu depan bincang tentang konsep atheist, manusia-manusia yang menolak tentang konsep ketuhanan ini. Okay. Wallahualam, kalau ada apa-apa nak ditanya, nak akan silakan. Okay, silakan kita buka soalan kepada jemaah. Silakan bertanya. Ada kemusykilan ke? Apa-apa nak tanya, apa-apa masalah, apa-apa isu, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Jika ada maaf Ustaz, batuk. Jika ada mereka yang berkata cukup mengenali sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan yang harus tanpa deepening into dalil-dalil yang support, sebab ada yang mengatakan semakin dia mendalami semakin bingung, semakin confused pula. Jadi dia berkata cukuplah saya tahu Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Adakah ini mencukupi Ustaz? Okay. Seseorang yang belajar ini perlu dia belajar menurut levelnya. Menurut levelnya. Jadi level apa yang ada pada kita? Kalau level pelajaran untuk darjah 1, bila diberi pelajaran untuk darjah tingkatan 1, tentulah dia akan pening, dia akan inilah. Kalau level pelajaran dia yang kita kata pelajar tadi boleh untuk dibincangkan tentang dalil, tentang bukti, okey, tak ada masalah untuk kita jelaskan kepada mereka. Tapi kalau bila nak bincang tentang dalil, dia pun baca ayat Quran pun tak berapa lancar, tergagap-gagap, masalahnya lah kan. So dia nak tahu banyak tentang dalil, so dia akan jadi bermasalah bagi dia kan. Itu satu. Yang kedua kan, dalam belajar ilmu ni bukan satu bidang sahaja. Dalam ilmu tauhid dia kena tahu, dalam ilmu fiqh dia kena tahu, dalam ilmu tasawuf sikit-sikit dia kena tahu. Maksudnya dalam setiap ilmu ini ada ilmu yang fardu ain bagi dia. Ilmu fardu ain bagi dia. Dalam ilmu tauhid apa yang fardu ain bagi dia. Dalam ilmu fiqh apa fardu ain bagi dia. Jadi kan kalau nak mengetahui tentang dalil, tentang mendalam, itu lebih mendalam. Bukan tak boleh tahu, bukan masalah pening, tetapi lebih mendalam. Pelajarannya lebih tinggi. Bukan tak boleh tahu, tapi kalau dia dah banyak tahu, maka dia naik darjah 6, tentu dia boleh faham tentang pelajaran tingkatan 1. Tapi kalau dia baru darjah 1, kan, nak kita ajar tentang matematik tingkatan 1 memang pening. Dalam agama pun begitu juga. Ada pelajaran yang boleh diajar
untuk orang awam dan ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih tinggi. Jadi kesesuaian itu perlu diberitahu. Bukanlah tak semua nak menyembunyikan ilmu, tidak. Tetapi kan diberikan sesuatu itu berdasarkan kepada kesesuaiannya. Ya, Mazhar? Jazakallah khairan Ustaz. Okey, ada lagi apa-apa yang boleh saya bantu? Assalamualaikum Ustaz. Ada pendapat pula mengatakan tak ada tasawuf dalam kita punya fardu ain. Macam mana tu Ustaz? Tersalah apa? Macam mana? Okey. Tasawuf ini dia adalah ilmu untuk menjadi orang baik. Orang baik dan berakhlak. Ini ilmu tasawuf. Akhlak kita dengan Tuhan, akhlak kita dengan manusia. Jadi kalau tasawuf dengan maksud menjadi orang yang kena beruzlahkan diri, itu mungkin tak semualah orang mesti beruzlahkan diri, mesti pakai jubah, pakai serban, pakai bawa zikir, duduk di di dalam gua misalnya. Itu mungkinlah. Tapi sebenarnya ilmu tasawuf ini ilmu untuk kita jadi baik, berakhlak mulia, menjadi orang yang dihormati. Dan sebagai contoh nak cerita tentang tasawuf ni kan, kalau dari sudut hukum pakai pakaian kepada lelaki ni cukup antara pusat hingga lutut saja. Sebab itulah ilmu fiqahnya. Ilmu fiqahnya antara pusat dengan lutut. Itu ilmu fiqahnya. Kita pakai baju ni, pakai cantik-cantik ni ialah tasawufnya, akhlaknya. Kan? Lagi mulia kita, lagi kita kena penampilan yang baik. Kan? Lagi hebatnya kita takkanlah nak buat perkara-perkara yang boleh mencalarkan akhlak. Kan? Ini ya akhlak. Akhlak itulah ilmu tasawuf, ilmu hati, menjaga maruah, menjaga diri, menjaga kita punya penampilan. Inilah ilmu tasawuf. Kan? Jadi ilmu tasawuf ni ada yang bertahap wajib semua orang kena tahu. Apa semua orang kena tahu? Ilmu akhlak lah. Ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Kan? Contohnya tadi menjadi orang yang sabar. Sabar ni dalam ilmu tasawuf. Kalau orang tak sabar, kan? So apa sebenarnya yang dia faham tentang ilmu tasawuf ini? Adakah ilmu tasawuf ni ilmu zikir? Adakah ilmu tasawuf ni ilmu menjadi orang yang bertarikat? Ya, faham. Tarikat tu sebahagian daripada tasawuf. Nak beruzlah tu mungkin sebahagian daripada tasawuf. Tapi dalam ilmu tasawuf ni ada yang fardu ainnya. Fardu ainnya untuk semua manusia. Mesti ada sabar. Kan? Mesti ada syukur. Manusia mesti ada syukur. Kalau manusia tak ada syukur, kalau Islam tak ada syukur, dia masalah. Jadi janganlah dikaitkan ilmu tasawuf ni mestilah ilmu zikir banyak kali, ribu-ribu kali. Ia mungkin sebahagiannya, tetapi ada yang menjadi asas dalam ilmu tasawuf ni untuk semua kita manusia, untuk semua orang Islam. Untuk semua orang Islam. Siapa yang nak menambah jadi baik sampai zikir, tu tak ada masalah, tu terpulanglah kepada dia. Jadi kalaulah ada orang mengatakan bahawa ilmu tasawuf ni tak ada perlu dalam Islam, saya rasa tu tak betul dan tak tepat. Mungkin definisi tasawuf ni itu mungkin tak sama apa yang saya faham. Tasawuf yang kalau dimaksudkan itu, kalau dia nak masukkan itu sampai berzikir, sampai ribu-ribu duduk dalam gua lah apa semua, itu mungkinlah ada isu kat situ. Tapi saya yakin kalau yang dimaksudkan dengan tasawuf menjadi orang yang sabar, tasawuf menjadi orang yang ikhlas, kan sifat mazmumah, sifat mahmudah tu kan, semua benda-benda yang basic ada dalam kita orang Islam. Jadi semua perkara basic ini dia memang tasawuf lah. Dan inilah yang perlu untuk nak
fahami dengan baik ilmu ini supaya kita dapat menjadikan kefahaman itu dengan lebih mendalam. Okey. Okey. Allah, terima kasih Ustaz. Masya Allah, baru jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Boleh tanya Waalaikumsalam. satu soalan lagi Ustaz? Boleh. Saya nak tanya perbezaan antara saya tak faham dah. Antara tasawuf dengan tarikat, perbezaannya macam mana Ustaz? Boleh Ustaz terangkan? Okay. Tasawuf ni ialah ilmu yang berkaitan dengan hati manusia. Berkaitan dengan sikap manusia, berkaitan dengan manusia menjaga harga diri, tentang penghayatan agama, tentang akhlak, tentang kesucian hati. Ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Adapun tarikat ini ialah satu-satu jalan yang dilalui ataupun yang diambil oleh satu individu ataupun sekumpulan individu untuk mencepatkan ataupun untuk nak proses dia nak melapangkan masa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak melapangkan masa dia lebih banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara lebih khusus, maka dia buatlah amalan-amalan tadi. Dia sebut amalan tarikat dengan ada zikirnya, dengan ada selawatnya, dengan ada apa semua dalam apa hari-hari yang tertentu ke apa amalan yang tertentu, maka kan dia lakukan perkara berkenaan. Jadi secara umumnya tasawuf ini adalah amalan berkaitan dengan hati jiwa manusia, manakala tarikat ini adalah satu jalan yang diambil oleh setengah individu, oleh setengah kelompok untuk nak membanyakkan masa mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat yang khusus. Itu. Jadi kita ni tuan-tuan, dalam kita bekerja, dalam kita makan, dalam kita ni sebenarnya kita boleh jadikan dia ibadat umum. Mereka melapangkan masa sungguh-sungguh untuk melakukan ibadat khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah tak mereka? Tak salah mereka. Salah tak kita? Kita pun tak salah. Sebab kita punya kekangan masing-masing. Kerana kita bekerja, tuan-tuan bekerja kat rumah dan sebagainya, maka kalau semua orang Islam ni semua jadi berzikir belaka, susah juga, kan? Jadi orang Islam ni ada yang perlu bekerja, ada yang perlu untuk isteri rumah, ada yang ialah macam-macam kerja kita, dan semua kerja-kerja ini boleh untuk menjadi wasilah untuk mendapat pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi kumpulan-kumpulan yang dia mungkin komitmen dia dengan perkara lain dah kurang, kan, dia dah mungkin dah pencen dia ataupun dia nak banyak melapangkan masa, komitmennya pun dah tak begitu banyak lagi dengan kerja-kerja ni, maka dia mengambil jalan berkenaan dengan lebih khusus, maka silakan. So tak ada masalah dari sudut itu. Okey, itu beza secara umum je lah di antara tasawuf dengan tariqah. Boleh ya, Puan? Satu pertanyaan. Tapi Ustaz, saya nak tanya tarikat ni kan untuk Saya kita ada ni. tengok soalan kat sini kan, Atta. Okey. Kat sini ada soalannya Ustaz, saya baca daripada Puan Sini Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Dalam syahadah kita, intiqad hanya Allah yang kita sembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Ada orang mengatakan perkataan sembah tu diistilahkan pada benda yang ada di hadapan kita. Macam mana yang nak jelaskan? Okey. Dalam bahasa Melayu ni kita panggil sembah. Dalam bahasa Arab kita panggil dengan ibadah. Ibadah ni kita menyembah Allah Ta'ala. Ibadah ni kita memperhamba. Dia masalah bahasa je. Dia masalah bahasa. Dalam bahasa Arab, kita tak ada istilah sembah bahasa Melayu. Di bahasa Arabnya ibadah. Anta'budallah. Ibadah ni menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memperhambakan diri kepada Tuhan. Bahasa Melayu adalah istilah ibadah. Adalah istilah sembah. Jadi, kita beribadah, kita menyembah Allah Ta'ala, dan kita memperhambakan diri kepada Allah. Kalau tak nak guna perkataan sembah, kita memperhambakan diri kepada Allah SWT. Ini masalah bahasa. Masalah bahasa. Kemudian, kemudian Mona ada kan. Macam mana nak tegur dengan
lebih tua. Lebih tua. Nak tegur dengan orang lebih tua ni memang sesuatu yang sukar lah, sebab dia orang lebih tua ni ada egonya yang tersendiri kan. Kita yang bawah kan, apa yang boleh kita buat, kita ubah diri kita. Apa yang boleh kita buat, kita tunjukkan contoh yang baik bagi diri kita. Apa yang boleh kita buat, kita cari orang yang lain yang mungkin boleh untuk dia terima. Apa yang boleh kita buat ialah kalau kita rasa dia boleh terima pandangan kita, kita ajukan. Kalau nampak dia tak berapa nak ni kan, kita kita senyapkan dia. Tapi kita tunjukkan contoh-contoh yang baik, kita berikan info-info kepada dia secara tak langsung supaya dia boleh menerima, kerana orang yang lebih berusia ni ada keegoannya yang tersendiri. Itu pandangan saya lah. Assalamualaikum. Boleh lagi satu soalan? Ini sejak saya nak respon pada Niksum ni. Niksum tu. Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan manusia. Jadi bukan sekadar manusia lah menjadikan, mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan alam dan manusia. Okay, tadi siapa kan tadi? Puan Zainab, silakan Puan Zainab. Saya. Soalan yang terakhir. Ustaz, saya nak tanya. Tadi Ustaz tanya cakap pasal tarikat kan, Ustaz rasa kalau kita ada masa dan kehidupan kita dah pencen macam saya ni, jadi bolehlah kita banyakkan dengan amal ibadah tu. Jadi macam mana nak join tarikat ni, dan apakah tarikat yang elok, adakah yang elok, ada yang mungkin menyeleweng, sebab saya ingat dulu masa saya pencen, saya masuk pondok lah, boleh beramal semua kan. Tapi saya dah masuk 2 pondok dah. Dia sistem dia macam inilah juga. Kita bangun pagi, kita berzikir, kita mengaji sama-sama, kita ada kelas duha, kelas maghrib, semua kan. Macam yang kita buat dekat online ni dalam grup sahabat pencinta Al-Quran, kita baca Quran sama-sama dan dengar kuliah pagi, tentu juga. Jadi yang tarikat ni macam mana Ustaz? Adakah mereka duduk bersama ke ataupun individu membuat amalan-amalan sendiri? Terima kasih Ustaz. Jadi untuk panjanglah jawapan untuk menjelaskan tentang konsep tarikat dalam seminit 2 ni mungkin tak sempat saya nak uraikan dengan lebih lanjut. Tetapi kita ni, bagi saya lah, untuk Puan Zainab tadi kan, dengan kita memenuhi aktiviti harian kita, kita bangun pagi, kita sembahyang, kita duha, baca doa, baca zikir, kemudian makan, minum, kemudian kuliah agama, kemudian memenuhi aktiviti hidup kita dengan cara sedemikian, maka bagi saya memadai bagi kita untuk awam untuk tujuan itu. Adapun untuk dengan pergi dengan tarikat, dia adalah amalan yang lebih khusus, contohnya kena zikir beribu-ribu kali, 1000 kali zikir la ilaha illallah hari-hari dia kena buat, contohnya. Kenapa ada pembimbingnya lah, pembimbingnya, dan saya tak pasti di pondok mana yang pergi, tapi perlu pada pembimbing yang tertentu supaya membimbing perkara ini supaya kita lebih dapat terarah dalam sudut amalan itu. Apapun bagi kita sebagai orang biasa kan, yang penting ialah kehidupan kita ni dipenuhi aktiviti hidup kita dengan keagamaan, bangun pagi dengan duha, dengan dengan tahajudnya, kemudian pagi-pagi kita pergi makan, minum, kemudian aktiviti pergi menyapu sampah, pergi menyangkui dan sebagainya, kemudian tengah-tengah hari. Adalah itu bagi saya cukup, dan yang lebih penting daripada itu ialah bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni bagus. Kemudian kita dapat berusaha untuk menjayakan misi Islam dalam hidup kita, dalam anak kita. Bagi saya itu memadai untuk kita orang awam dalam menjadi seorang Islam yang baik. Penjelasan tentang tarikat ni panjanglah, tentang pembahagian, tentang apa semua, jadi saya tak kesempatan lah untuk nak
menjelaskan perkara itu pada pagi ini dengan lebih lanjut. Boleh ya, Puan? Okey. Okay, InsyaAllah kita akan sambung lagi topik kita ini Ustaz pada hari akan datang, dan kita boleh akhiri dengan jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Dr. Muhammad Faisal, dan terima kasih atas pencerahan dan perkongsian ilmu tentang rukun iman ini mengenai konsep ketuhanan dalam Islam, dan semoga perkongsian ilmu ini